Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi. Okey. So hari ni, cikgu nak masuk kepada subtopik yang seterusnya. Bukan subtopik lah, aplikasi di dalam proses redox, iaitu tindak balas penyesaran halogen daripada larutan halidanya. Okey, siapa boleh bacakan kepada saya unsur kumpulan halogen? Unsur kumpulan halogen, Syazwan. Syazwan, boleh cikgu tahu tak Syazwan, apa unsur kumpulan halogen? Syazwan ada? Syazwan ada? Syazwan, tak ada. Danish Zarfan, tolong beri cikgu unsur kumpulan halogen. Kumpulan apa? Danish Zarfan, tak ada juga. Hana, bagi saya Hana. Kumpulan 17 Hana, siapa kumpulan 17? Chlorine, bromine. Klorin, bromin, iodin. Satu lagi estetin. Yang ini kumpulan 17. Halogen adalah kumpulan 17. Kumpulan 17 di dalam jadual berkala unsur. So, tengok sini. Fahamkan betul-betul. Atom unsur halogen cenderung menerima elektron. So betul lah, sebab kumpulan 17 dia punya elektron valence dia berapa Alisa? Elektron valence kumpulan 17 berapa Alisa? Ya. Elektron valence kumpulan 17 berapa Alisa? 7. 7. So dia nak terima ke dia nak menderma? Terima. Terima. Berapa elektron dia nak terima? 1. 1. So dia akan jadi ion apa? Ion halida. Negatif. Halida. Iaitu negatif ke positif? Positif. Are you sure? Terima. Negatif. Negatif. So dia akan menjadi ion anion, iaitu kita panggil dia adalah halida. So dia akan membentuk ion halida. So ion halida. Oleh itu halogen akan mengalami tindak balas penurunan. Kenapa penurunan dia, Adam? Kenapa dia mengalami tindak balas penurunan dia, Adam? Kerana dia ejen pengoksidaan. Selain daripada itu? Kerana dia menerima. Ya, menerima apa? Elektron. Ya, dia menerima elektron. Adam dah pandai dah Adam. Alhamdulillah Adam, ada perubahan sikit. So dia adalah menerima elektron. Bila dia terima elektron, dia adalah ejen pengoksidaan. So that's mean, kumpulan 17, apabila kita turun sahaja jadual berkala unsur. Kita turun sahaja kumpulan jadual berkala unsur. Kereaktifan semakin bertambah ataupun berkurang, Hana? Hana? Kereaktifan semakin bertambah atau berkurang, Hana? Kereaktifan bertambah atau berkurang, Hana? Berkurang. Berkurang. Yakin, Hana? Unsur semakin berkurang. Kenapa, Hana? Dia semakin berkurang, Hana? Sebab dia nukleus dia elektron dia jauh dengan nukleus. Lepas tu? Tarikan antara nukleus dengan elektronnya semakin lemah. Bila semakin lemah, dia lagi suka untuk terima elektron. Okey. Boleh? Ingat tu ya. Saiz. Saya nak tanya Saiz. Fahira. Semakin turun kumpulan 17, saiz makin besar atau makin kecil, Fahira? Fahira ada? Saiz makin besar ke makin kecil? Aiman, saiz makin besar ke makin kecil, Aiman? Tak ada juga. Ayo. Aina, are you there? Saiz makin besar ke makin kecil, Aina? Apa dia ni? Apa? Saya baru masuk. Apa dia? Kumpulan 17 apabila turun berjadual berkala unsur, dia saiz makin besar ke makin kecil?
Besar. Makin besar. So kereaktifannya makin lemah. Kenapa? Sebab dia apa tu namanya, tindak balas. Okey. Daya tarikan antara nukleus dengan elektron valence dia semakin lemah. Okey, tengok sini. Okey. Apabila kamu menuruni kumpulan 17, so kereaktifan akan semakin berkurang. So dengar sini baik-baik ya. Atom. Okey, atom. Unsur halogen semakin sukar untuk menerima elektron. Okey, bila turun sahaja kumpulan, saiz semakin besar kan? So lagi susah dia untuk terima elektron. Okay, oleh itu, kekuatan halogen sebagai ejen pengoksidaan dia akan semakin berkurang. Okay, maksudnya keupayaan dia untuk menerima elektron apabila turun sahaja kumpulan 17 ini dia adalah semakin berkurang. Okay. So sebaliknya kalau ion halida, ini logam. Kalau ion maksudnya dia ada ion dia lah. Fluorida, klorida, bromida, iodida. Okay. So itu adalah semuanya semakin mudah dia untuk melepaskan elektron. Sebaliknya ion halida semakin mudah dia untuk melepaskan elektron. Oleh itu, kalau kekuatan ion halida sebagai ejen penurunan adalah semakin meningkat. Ion halida sebagai ejen penurunan semakin meningkat. Itu kalau turun kumpulan untuk ion halida. Tapi kalau untuk atom, atom halogen, dia semakin turun kumpulan, semakin lemah ataupun semakin kurang dia sebagai ejen pengoksidaan. Dengar baik-baik. Dengar je. Penyesaran halogen dilakukan dengan menambahkan satu halogen ke dalam suatu larutan halida. Halogen yang berada yang lebih atas kumpulan 17 lebih reaktif. Betul lah tadi kamu cakap. So dia dapat menyesarkan halogen di bawah. Dia dapat menyesarkannya itu yang kurang reaktif daripada larutan halidanya. Jom kita lihat contoh. Tengok ni ya. So ini cikgu tindak balaskan antara air klorin dengan larutan kalium bromida. So maksudnya tindak balas cikgu adalah di antara Cl2 tindak balas dengan KBr. So apakah produk yang cikgu akan dapat? So kalau kamu lihat dekat sini, klorida duduk dekat mana? Klorida dia duduk dekat sini. Ion klorin. Yang ini pula ion bromida, halida. Bromida dia dekat sini. So kalau kamu lihat dekat sini, klorin, apakah pemerhatian yang akan kamu dapati? So pemerhatian yang pertama yang akan kamu dapati, warna larutan kalium bromida, KBr tadi, dia akan bertukar kepada tidak berwarna. KBr dia akan bertukar kepada daripada perang kepada tidak berwarna. Maksudnya apa? Maksudnya ada tindak balas berlaku. So kepada colourless, tidak berwarna. Manakala untuk klorin, klorin dekat sini, daripada kuning ke hijauan. So kita belajar warna air klorin adalah kuning ke hijauan. So daripada warna kuning ke hijauan akan tukar kepada tidak berwarna. Maksudnya ada tindak balas. So itu bermaksud apa? Maksudnya dekat sini klorin dia boleh menyesarkan bromida. So sebab itu dia akan jadi hasil dia KCl tambah bromin air. So tindak balas ni kita seimbangkan dia. So beginilah. Sebab apa? Sebab apa? Kita lihat. Yang pertama air bromin terhasil. Betul lah. Ion bromida di sini dia akan membebaskan elektron lalu membentuk molekul bromin. Bromida dia akan membebaskan elektron untuk menghasilkan air bromin. Cikgu, kenapa dia bebaskan elektron? Sebab, tengok yang ini. Semakin turun ini, so dia adalah sebagai ejen penurunan semakin meningkat. Ini bermaksud
ion bromida lagi berupayaan untuk mendermakan elektron. Okey, dia berupayaan untuk mendermakan elektron. So manakala ion bromida akan dioksidakan. So kalau kamu lihat dekat sini, dia lepas elektron. Okey, maksudnya dia mendermakan elektron. Maksudnya dia adalah proses pengoksidaan. Okey, ini bermaksud ion bromida di sini dia telah dioksidakan. Okey, dia telah dioksidakan. Okey, manakala untuk klorin dekat sini, Cl2 dekat sini, dia, okay, kalau kamu tengok dekat dia punya ni, okay, klorin dekat mana? Klorin dekat sini. Okay, klorin ni adalah ejen pengoksidaan yang kuat. Okay, maksud ejen pengoksidaan yang kuat, dia lagi mudah untuk menerima elektron untuk menjadi ion klorida. So dia akan jadi kat sini 2 klorida, 2 elektron. Okay, so dekat sini bila dia menerima elektron, ini bermaksud dia akan menjalani proses reduction ataupun penurunan. Okay, so ini bermaksud molekul klorin dekat sini dia akan menerima elektron untuk membentuk ion klorida. So di mana klorin dekat sini dia akan diturunkan. Klorin will be reduced. Dia akan diturunkan. Soalan saya yang pertama. Adam, siapakah ejen penurunan dekat sini, Adam? Bromida. Bromida. Siapakah ejen pengoksidaan, Adam? Klorin. Klorin. Faham ya, Adam? Ya? Faham. Semua orang kena faham. Kena faham kan? Kemudian, kita tengok sini. Ini adalah setengah persamaan yang dah cikgu buat tadi. Dia buat macam ini. Kemudian dia akan jadi persamaan ion. Lihat. Cikgu, macam mana nak buat persamaan ion? Apa beza persamaan ion dan persamaan kimia? Persamaan ion ni apabila setengah persamaan daripada pengoksidaan dan setengah persamaan daripada penurunan kita combinekan together. So tapi kita kena balancekan di antara elektron dia lah, sebelah kiri dan sebelah kanan. Oleh sebab sini 2 elektron, di sini pun 2 elektron. Ini bermaksud kita tak ada apa-apa, kita just tambahkan reactant with reactant, product with product. So dapatlah persamaan ion. Apabila soalan mengkehendaki untuk persamaan kimia, kena bagi full lah. Tak boleh ada ion-ion macam inilah. So kalau kat sini dia pakai kalium bromida, letakkan KBr. So dekat sini K akan Cl akan masuk dekat K, so dia akan jadi KCl. Kalau kamu lihat dekat sini KBr tadi dia akan menjadi dia adalah larutan tak berwarna. Kuning kehijauan. So bromin dia akan jadi warna perang. Ini bermaksud KBr dia akan jadi KCl. Salah. KBr dia akan yang ini Br minus dia akan jadi Br2, sorry. Sini ya, cikgu sekali lagi cikgu buang ya. So dekat sini ini larutan tak berwarna akan jadi perang. Cl2 daripada kuning hijau dia akan larutan tak berwarna. Cop yang ini. Cikgu tersilap yang inilah. Tadi cikgu kata tidak berwarna jadi perang jadi tidak warna, salah. Dia tidak berwarna jadi perang. So ini salah tadi. Tidak berwarna jadi perang. So ini betul lah tadi ya. So kemudian cuba kamu fahamkan betul-betul. Kita ada dekat sini halogen. Halogen adalah ejen pengoksidaan. Di mana ejen pengoksidaan tadi dia akan menerima elektron. So sebelah kanan kita panggil dia adalah sebagai ion halida, yang mana dia adalah ejen penurunan. So apabila naik sahaja kumpulan halogen, semakin naik, so dia adalah ejen pengoksidaan yang kuat. Manakala untuk ion halida, apabila turun sahaja kumpulan ion halida ni, dia adalah sebagai ejen penurunan yang meningkat, yang kuat. Dengar betul-betul. Semakin reaktif suatu logam, semakin mudah halogen itu untuk menerima elektron. Maksudnya semakin reaktif. Semakin reaktif tu apa? Semakin naik ke atas. So semakin mudah dia untuk menerima elektron. Tadi kamu dah cakap, kalau dia turun ke bawah, kereaktifan semakin berkurang. Halogen.
Okay, tapi bila naik ke atas maksudnya kereaktifan dia semakin bertambah. Kenapa dia bertambah? Sebab dia lagi mudah untuk menerima elektron. So, di mana dekat sini? Halogen yang berada di atas kumpulan 17 merupakan ejen pengoksidaan yang lebih kuat. Okay, sebaliknya. Okay, semakin rendah kedudukan ion halida. Ni ya, ion halida makin turun. Okay, semakin rendah kedudukan kumpulan halida, semakin mudah ion halida itu untuk melepaskan elektron. Bila dia lagi mudah untuk melepaskan elektron, maksudnya dia adalah ejen penurunan yang lebih kuat. So, dia adalah ejen penurunan yang lebih kuat. Okey. So, kalau cikgu buat tindak balas yang macam ini. Okay, ya, cikgu buat satu tindak balas. Yang ni. Apabila iodin, bukan ion, molekul iodin, okay, larutan iodin, cikgu tindak balaskan dengan KBr. Okay, adakah tindak balas ini berlaku ataupun tidak? Adam? Berlaku ataupun tidak? Tidak. Tidak, sebab iodin tidak boleh menolak kalium bromida. bukan menolak. Ayat kamu tu salah. Kamu cakap iodin bukan ejen pengoksidaan yang kuat. Oh, okay. Dia lagi sukar untuk menerima elektron. Macam tu ya? Boleh ya? Boleh. Betul lah soalan kamu tu. Tapi dia tak ada kamu cakap iodin tidak boleh menyesarkan bromida daripada larutan halide-nya. Okey. Kenapa? Sebab iodin dia sukar untuk menerima elektron. Okey, so ini tindak balas ini tidak akan berlaku. Okey. So ini adalah aktiviti, eksperimen. Okey. So kebanyakan semualah eksperimen dekat dalam ni wajib ya, amali ni wajib untuk kamu buat. Okey, wajiblah kena buat untuk kita yang ini tengok. Okey, nanti kita akan lihat ada bahan kita buat, tak ada bahan kita tak buat. Ya. So kita akan lakukanlah tindak balas untuk kumpulan halida. Okey, kita tengok penyesaran dia macam mana. Okey, jom kita buat uji diri 1.1. Semua orang dah ada buku teks dah. So, Aina. Okey, boleh. So, Aina boleh bentangkan kumpulan 1 punya. Okey, yang pertama cikgu tunjukkan whiteboard dulu. Mana whiteboard cikgu tadi? Tak apa Aina, sabar. Itu biasa dah tu ya. Okey, so cikgu bentang, Aina tolong bentangkan, cikgu tuliskan ya. Okey, korang tengok ya whiteboard ni ya. So, korang dah ada whiteboard. Okey, jom. Okey, kita bentangkan yang pertama. Okey, so Aina. Bolehlah Aina. Mulakan. Bagi persamaan setengah dulu kan? Ya. Guna persamaan setengah dulu. Hello? See you. Hello. Sekejap. Apa? Sekejap. Cikgu tak cakap angkor lah. Hello. Kenapa ya? Jumaat pagi mah. Oh, hari ni tak ada, hari ni tak boleh ya? Oh, okey. Jumaat pagi pukul 8. Okey. Okey. Thank you. Okey, so Aina, minta maaf Aina. Ada orang nak telefon saya. Okey, biasalah tu Aina. Okey Aina. Okey, sekarang Aina marah ke Aina? Aina marah ke Aina? Tak lah. Tak. Tadi suara cikgu. Mic cikgu gerak tapi tak dengar suara. Okey. So, kita mulakan dekat ini. Okey. So, nampak ya cikgu punya slide. Okey. So, yang pertama. Okay, tindak balas yang pertama di antara Cu tambah 2 Ag plus akan jadi Cu2 plus tambah 2 Ag. Okey, sekarang Aina, bagi saya persamaan setengah untuk pengoksidaan. Cu. Anak panah. Cu2 plus. Tambah 2E. Tambah 2E. Okey, kemudian penurunan. Ag Ag je. tak ada plus kat atas tu.
Okay, plus. Tambah E. Tambah E. Anak panah. Anak panah. AG. AG. Okay, so jom kita kenal pasti okay, terima kasih Aina. Okay, kita kenal pasti orang lain pula ya. Okay, kumpulan ni siapa lagi? Alisa. Alisa ke kumpulan kat sini? Okay, tolong cikgu namakan mana satu bahan yang dioksidakan. Kumpulan satu, siapa ahli dia lagi? Aina, siapa lagi ahlinya Aina? Alisa. Yo. Siapa tu? Ali, Faris. Ali. Nurin, Kira. Syazwan. CEO cikgu, CEO. Okay, Faris lah. CEO. Bahan yang dioksidakan. So, ini adalah bahan dioksidakan. Okay, bahan yang diturunkan apa Faris? Ion Ag+. Ion Ag+. Okay, terima kasih. So, bahan diturunkan. So, terima kasih Faris. Okay, siapa pula yang nak cuba kumpulan satu? Alisa. Ali lah. Ali. Mana satu ejen penurunan? CU cikgu. CU ni ejen penurunan. So ejen pengoksidaan? Ion Ag+. Ag+. So ejen pengoksidaan. Pandai anak-anak cikgu semua. Okay, terima kasih Ali. So siapa lagi dalam kumpulan ni? Okay, kemudian terangkan jawapan anda berdasarkan pemindahan elektron. Okay, so siapa tadi? Nurin ada ya? Nurin ada? Tak ada? Ada. Okay, Nurin. Okay, tolong cikgu terangkan dari segi pengoksidaan ni. Okay, kenapa kamu panggil dia adalah proses pengoksidaan? Sebab dia cuprum akan menderma kan berapa elektron ni? 2 elektron. So dia akan mendermakan elektron. Kalau penurunan, kenapa kita sebut dia sebagai penurunan? sebab dia menerima elektron. Dia adalah penerima elektron, elektron acceptor. Siapa elektron acceptor tu? Siapa penerima elektron tu? Ag, Nurin, Ag plus. Boleh Nurin? Boleh ya? Okay, so kita pergi kepada next. Okay, kumpulan yang kedua. Okay, kumpulan yang kedua. Okay, tindak balas yang kedua. Okay, tindak balas kedua adalah 2PB tambah O2. So, dia akan jadi 2PBO. Okay, 2PBO. So, siapa nak mulakan? Okay, saya nak Ali. Ali, boleh bagi saya persamaan setengah untuk pengoksidaan Ali? Ali bersama dengan saya hari ni? Ali? Ada? Okay. 2PB. PB. Anak panah. PB anak panah. PB2+. Pandai Ali. Okay, PB2 plus lagi. Plus 2E. Pandai. Okay, kemudian yang penurunan? Yang penurunan saya tak tahu. Okay, penurunan tak tahu. Okay, kita bagi yang tahu. Aina. Cuba Aina. Oksigen Aina. Oksigen jadi apa Aina? Oksigen jadi O2. O2. Dia terima ke elektron ke dia menderma elektron? Tambah 4E. Tambah 4E. Kenapa 4E? Okey, kita tengoklah nanti apa yang Aina nak buat. Okey, lagi. Nanti jadi 2O2 minus. 2O2 minus. Okay. Betul? Yakin? Anda yakin? Yakin. Okay. So, kita pergi kepada Faris.
Faris, mana satu ejen penurunan? Faris, mana ejen penurunan Faris? Ya, cikgu. Mana ejen penurunan? Ejen penurunan. Kalau dia mengalami pengoksidaan, maksudnya dia ejen apa Ali? Faris. Saya tak faham, cikgu. Faham. Okey, Faris tengah sini baik-baik. Okey, kalau dia mengalami proses pengoksidaan, okey, PB ni dia menderimakan elektron kan? Bila dia menderimakan elektron, dia akan mengalami proses pengoksidaan. So maksudnya PB ni adalah ejen apa? Kalau dia mengalami pengoksidaan, PB ni adalah ejen penurunan. Okey, maksudnya Penurunan. dia ni adalah ejen penurunan kepada proses oksigen. Yang ni. Faham ya? Okay. So kalau oksigen ni ejen apa pula? Pengoksidaan. Pandai, pengoksidaan. So saya nak tanya lagi, mana satu bahan yang dioksidakan? Bahan PB. yang PB. Pandai tu dah. Ni bahan dioksidakan. Mana pula bahan yang diturunkan? O2. O2, oksigen. Terima kasih. Okey, pandai lah tu dah. Okey, kita pergi kepada Ali. Ali, tak naklah Ali. Nurin lah. Nurin lagi. Alisa lah. Alisa ada? Alisa ke? Alisa kumpulan ni kan? Alisa kumpulan ni ke? Tak. Orang lain. Siapa lagi lah kumpulan ni tadi? Cikgu dah lupa dah. Cikgu, Syazwan cikgu. Syazwan. Mana Syazwan? Ya, cikgu. Syazwan. Cuba Syazwan terangkan kepada saya, siapakah elektron acceptor, siapakah elektron penerima, siapa elektron yang menderma? Siapa? Yang PB Atom PB menderma. O2 menerima elektron. Terima kasih. So kamu semua faham lah tu dah. Terima kasih ya Syazwan. Okey. So kita pergi kepada kumpulan nombor 2. Okay, kumpulan nombor 2 kita pergi kepada kumpulan Alisa. Okay, kumpulan Alisa, siapa yang volunteer untuk bentangkan tentang ni? Alisa lah Alisa. Okay, Alisa. Cuba Alisa buat ni Alisa. Okay, bagi saya persamaan setengah untuk pengoksidaan. Tak cikgu, saya tak berapa faham tau cikgu. Tak apa, kita fahamkan sama-sama dengan cikgu. Okey, pengoksidaan. Pengoksidaan ni dari segi kalau kamu tengok oksigen, dia tak ada oksigen. Dari segi hidrogen, dia tak ada hidrogen. So kamu lihat kepada transfer of electron, kepemindahan elektron, ataupun oxidizing agent, oxidizing number. Nombor pengoksidaan. So mana satu yang kamu nak? Ini berkenaan dengan 4 aspek tu. So salah satu aspek tu yang mana berkenaan dengan benda ni? Tengok Alisa. Aluminium. Al dia jadi, betul. Al dia akan jadi apa kat sini? Ni ion apa kat sini? Ion. Al Aluminium berapa charge fluoride. dia Alia? Ha? Al berapa charge dia? Berapa ion dia? Al. Berapa? Dua ke? Salah. Al. Asas ni. Sini ada 3. So Ada 3. 3 ni, so dia adalah 3 positif. So Al ni dia menderimakan elektron ke dia menerima elektron? Dia logam kan? So kalau logam kumpulan 13 dia menderimakan ke dia menerima? Menderma. So menderma berapa elektron ya? Kamu tengok kat sini dia punya charge. Yes, dia akan mendermakan 3 elektron. So kalau dia derma 3 elektron, pengoksidaan ke penurunan? Ingat ni, oil. Pengoksidaan. So betul lah cikgu buat kat sini kan? So macam mana pula dengan penurunan? Penurunan, so ambil yang ini. So kenapa kita nak buktikan ni? So Cl2, kalau penurunan tadi kumpulan 17.
Cikgu Jana dah ajar tadi. Kumpulan 17 dia akan menerima elektron. Betul tak? So dia akan terima. Kalau terima elektron, betul tak dia penurunan? Betul? Reduction is gain. Betul lah. Ha. So dia akan jadi apa? Dekat sini dia akan jadi ion. Apa? Cl apa? Ion klorida. Cl apa charge dia? Cl Tahu dah cikgu. dia menerima satu ke berapa? Benda dia menerima berapa elektron? Menerima 1. Satu. Kalau menerima satu, berapa charge dia? 3. Aku nak menerima satu charge dia 3. Satu. Satu lah. So kalau Maknanya dia CL2 tu tak ada kena-mengena lah ni. tak, yang ini yang dalam bentuk molekul. Oh. Nanti dulu, sabar dulu. Kita tak belum lagi seimbang. So, sini Cl sini ada 2. So, kita nak letakkan 2 dekat mana? Depan CL. Depan Cl2 ke Cl minus? Nak Cl minus. seimbangkan ni? Cl minus. So, elektron. Macam mana kita nak tahu elektron? Seimbang tak ni? 2 kalikan dengan negatif 1 kat sini. So, dia akan jadi negatif 2, betul? Maksudnya dia ada 2 elektron yang akan terima. Macam itu. Faham tak? Nanti Alisa jumpa saya minggu depan, Alisa. Kita bersemuka. Kita jumpa sama-sama. Cikgu akan ajar lagi sekali. Boleh, Alisa? Okay, Alisa. Boleh. Okay, Alisa. Okay, Alisa yang ni faham, Alisa? Faham sikit-sikit. Boleh? Sikit lah. Sikit lah. Okay, mana yang tak faham tu, Alisa? Jangan cikgu. Baik, saya. Sebenarnya saya tak faham macam mana nak buat persamaan setengah ni cikgu. Dia sebenarnya macam ni. Okay, kalau dia adalah pengoksidaan, dia akan menermakan elektron. Kamu ingat yang cikgu cakap tadi? Oil rich. Oxidation is lost. So, cikgu, saya nak pilih yang mana? Alah, kamu tak boleh susah hati. Sebab kamu tahu aluminium ni adalah logam. Logam selalu dia akan menermakan elektron. So, dia menermakan elektron maksudnya dia adalah oxidation is lost. Maksudnya dia adalah proses pengoksidaan. Sini. So maksudnya ini apa ni? Kamu nampak ini atom ke ion? Ini atom. Ini atom. So atom. Dekat sini dia akan jadi ion. AlCl3 ni dia adalah consist of Al3 plus dengan Cl minus. So maksudnya Al jadi Al3 plus. Kalau dari segi nombor, tadi cikgu cakap tentang transfer of electron, perpindahan elektron. Sekarang cikgu nak cakap tentang nombor pengoksidaan. Kalau aluminium kat sini, Alisa, berapa nombor pengoksidaan dia? 1 ke? Kosong. Kosong. Sini berapa nombor pengoksidaan dia? 3 plus ni positif 3. So kosong kepada positif 3 menaik ke menurun nombor pengoksidaan dia? Menaik. Menaik. Kalau menaik pengoksidaan ke penurunan? Maksudnya kamu tak ingat apa benda yang cikgu ajar? Kalau menaik penurunan. Alah, menaik nombor pengoksidaan. Apa? Pengoksidaan. Kalau ini, tengok sini. Cl2, nombor pengoksidaan dia berapa? Ada charge ke? Dia ada charge apa-apa ke? Tak ada, kosong. Cl minus, berapa charge dia kat sini? Negatif 1. 1. Kosong negatif 1 semakin berkurang ke semakin bertambah? Berkurang. Penurunan ke pengoksidaan? Penurunan. So Alisa kena buat banyak latihan dalam buku kerja. Dah buat latihan dah, Alisa? Buku kerja? Dah. Dah. Okey. Cuba faham tak apa benda yang kamu buat tu? Itu faham. Bila dah lama tak kelas jadi tak faham. Maksudnya hari-hari kena kelas lah tu? Macam tu. Kita. Okey, boleh je hari-hari kelas. Sanggup ke tak sanggup je. Okey, thank you Alisa. Okey, kita pergi kepada Hana. Hana kumpulan 2 ke Hana? Ya. Okey, Hana. Cuba cari kat saya mana bahan yang dioksidakan. Aluminium. Okey, mana bahan yang diturunkan? Klorin. Okey, manakah ejen penurunan? Aluminium. Manakah ejen pengoksidaan? Klorin. Andai. Pengoksidaan. Okey, Alisa lagi. Siapa lagi dalam kumpulan ni? Adam ya? Kan? Adam. Boleh tak Adam ceritakan dengan cikgu? So
So dari segi pemindahan elektron. So apa yang berlaku kat pengoksidaan tu ya Adam? Dia menderma Siapa? aluminium Akan menderma berapa elektron? 3. 3. So dia adalah elektron acceptor ke donator? Donator. Donator. So kalau penurunan, kat proses penurunan. So itu cuba ceritakan dengan saya untuk dari segi pemindahan elektron. Kalau penurunan dia akan menerima elektron. Siapa? Klorin Menerima berapa elektron? menerima 2 elektron Untuk menjadi ion klorida. ion klorida. Ya, betul. So klorin ni elektron acceptor ke donator? Acceptor. Acceptor, dia menerima, elektron penerima. Okay, faham? Boleh Adam? Terima kasih Adam. Okey, kita pergi kepada soalan yang seterusnya, kumpulan 2 ya, kumpulan 2. Okey, kita lihat yang soalan ni. Okey, soalan ni adalah untuk penyesaran ya. So, Br2 tambah 2 iodida, dia akan jadi 2 Br minus tambah I2. Okey, dekat sini. Okay, siapa boleh cikgu soal untuk pengoksidaan? Syafika Atila. Syafika, mana satu proses pengoksidaan Syafika? Syafika ada ke? Syafika dah tak ada. Ada. Hana, cuba Hana. Pengoksidaan Yang mana? tambah Pengoksidaan tambah elektron. tambah elektron. Oh, tambah. Oh, jadi apa? Ya ke? Bukan. Itu pengoksidaan I minus. So ni bromin sini I minus ke Br2? Apa? Pengoksidaan ni Br2 ke I minus? Yang mana satu? Oh, okey. Anda pasti ya? Ya. Ya, okey. So, cuba buatkan untuk saya. I minus. Jadi? I2. Lagi? Tambah elektron. Seimbangkan? 2 I minus. 2 elektron. Okey, good. Okey, penurunan? Br2 tambah elektron. Br minus. Okey. So boleh tak macam mana buat? Seimbangkan. Br minus. Berapa? Dua. Okey. Boleh? Boleh. Okey. Adam ada? Ya, go. Adam, antara bromin ni Br2 dengan iodide ni, mana ejen penurunan yang kuat, mana ejen pengoksidaan yang kuat? Ejen penurunan yang kuat iodide. Ejen pengoksidaan yang kuat bromin. Kenapa ya kamu cakap macam itu ya? Sebab kalau ejen pengoksidaan dia makin menaik, makin kuat. Kalau Kuat apa? makin kuat. Menerima ke menderma elektron? Menderma. Lepas tu? Kalau ejen penurunan iaitu iodide, dia semakin menurun, semakin kuat untuk menerima. Menerima ke menderma elektron? Kamu terbalik tadi dah. Dia semakin senang untuk menderma elektron. Kalau ejen pengoksidaan? Pengoksidaan lebih senang menerima elektron. Okey, so maksudnya bromin adalah ejen pengoksidaan yang kuat. Okey, so iodida adalah ejen penurunan yang kuat. Terima kasih Adam. Bagus Adam. Okey, so semua orang bagus. Okey, semua orang bagus, semua hebat. Okey, terima kasih banyak-banyak atas
kerjasama kamu untuk yang ini. Okay. So, boleh tak? Okay. So, sekarang ni boleh tak? Boleh ya semua ya? Okay. Ada lagi yang tak faham lagi, cuba bagi tahu dengan cikgu. Okay. So, sekarang ni, okay, kita dah pukul 12.20. Okay. Cikgu nak masukkan bab yang baru ni pun cikgu serba salah. Sebabnya cikgu rasa macam nanti kepala kamu berkecamuk. Sebab keupayaan elektrod piawai ni sehari dah boleh habis sebenarnya. Dia tak ada masalah yang ini. Okay, sebab bab ni dia banyak eksperimen. Okay. So yang ini nanti kita akan jumpa untuk hari Jumaat. Sila baca dulu. Okay, sila baca dulu muka surat 22. Okay, fahamkan. Cuba fahamkan. Okay, muka surat 22 fahamkan. Okay. Dan kalau ada nota sikit, kecil-kecil, okay, boleh. Okay, muka surat 22 sehingga muka surat 26. Okay, kalau boleh, okay, muka surat 24, tak ada. Tak silap saya dalam buku teks ni ada dia punya tu. Tak ada. Okay, muka surat 24 ni cubalah kamu photo state. Okay, photo state dulu. Okay, untuk apa nama kita panggil? Siri keupayaan elektrod piawai. Nanti kita akan belajar. Okay, siri elektrod piawai. So, kerja sekolah kamu untuk hari ni. Okay, buat nota ringkas tadi yang cikgu cakap tadi. Kemudian, okay, lengkapkan buku kerja ya. Okay, lengkapkan buku kerja sehingga muka surat 15 kuasai SPM 1.1. Okay, muka surat 15. So, sepatutnya kamu dah siap lah semua kamu punya latihan dekat dalam buku ni untuk 1.1, subtopik 1.1. Okay? Boleh ya semua? Boleh Aina? Boleh ya? Boleh. Okay, semangat. Okay, so tolong ya. Saya minta tolong kepada kamu. Tak faham, tolong PM dengan cikgu terus. Jangan tinggalkan ketakfahaman kamu tu bila-bila. Boleh Alisa? Boleh Alisa? Boleh. Okay, kamu tak faham, terus tanya cikgu. Cikgu saya tak faham nak buat soalan. Jangan tiru kawan. Kamu tiru, kamu tanya tak apa. Tapi kalau kamu tiru copy paste semata-mata, kamu rugi. Kamu yang rugi, bukan saya yang rugi lah, kamulah. Itu yang terjadi kepada kamu tahun lepas. Kamu tak faham pun apa buku teks yang kamu, buku kerja yang kamu buat tu, tapi kamu tiru kawan. Okay? Ataupun tiru skema yang kamu dapat. Jangan ya. Kalau kamu rasa kamu tak tahu, kamu message dengan cikgu. InsyaAllah cikgu akan bantu kamu. Okay? So sampai sini saja. So sila buat buku kerja kamu dan fahamkan untuk subtopik yang seterusnya. InsyaAllah hari Jumaat kita akan jumpa. Okay, bye. Assalamualaikum. Terima kasih cikgu. Bye.